Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Faizal dalam praktis kendiri 6.2D. Jadi yang seterusnya ini kita akan lihat kepada yang pertama, latihan pertama, iaitu nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap darjah berikut. Dia dah bagi tahu dah 3 ketaksamaan. Okey. Jadi jika lihat dekat sini, okey, rantau ini, okey, kita ada 3 penjuru ataupun 3 ruang dia ni. Ni. 1, maksudnya di bahagian bawah. Betul tak? Daripada kita punya persamaan ini. Okey, persamaan ini pula garis dia garis sempang. Jadi dia dia di bawah kan? Jadi bila di bawah maksudnya lebih kecil sahaja. So yang pertama kita ada y lebih kecil daripada x tambah 4. Okey. Yang kedua, okey, jika lihat di sini dia berada di atas daripada paksi X kita. Okey, kita tahu bahawa bila kita menggunakan paksi X, maksudnya Y kita adalah sama dengan 0. Okey, bila Y sama dengan 0, ini di atas. Maksudnya dia adalah ya. Persamaan kita adalah lebih besar. Y adalah lebih besar sama dengan 0. Okey. Yang seterusnya kita ada pada paksi Y. Okey, bila sebut paksi Y, kita nak lihat iaitu X sama dengan 0. Okey, dia berada sebelah kiri. Bila berada di sebelah kiri dia, maksudnya dia adalah lebih kecil. Maka ketaksamaan kita yang ketiga ialah X lebih kecil atau sama dengan 0. Okey, itu 3 ketaksamaan kita bagi A. Okey, jika kita lihat yang kedua, okey, kita nak cari 3 ketaksamaan kan? Okey. Jadi, untuk yang B ni, okey, yang pertama, kita tengok persamaan ni. Okey, dia berada bahagian atas, betul tak? Bahagian atas daripada persamaan ni. Jadi, bila atas apa maksudnya? Ya, lebih besar. Dan dia guna garis sempang. Maksudnya dia hanya lebih besar saja. Jadi persamaan kita yang pertama adalah Y lebih besar daripada negatif 2X tolak 4. Okey, yang seterusnya kita ada yang kedua, yang ini. Yang ini dia bahagian sebelah atas ini. Oops. Ini tak payahlah kan? Tak payah. Bahagian atas itu saja kan? So, bahagian atas juga. So, dia pun lebih besar. Maksudnya ketaksamaan dia adalah Y lebih besar daripada 2X tolak 4. Okey. Ada lagi tak? Ya, iaitu dia berada bahagian atas daripada negatif 4 ni. Maksudnya di bahagian atas ini saja. Apa dia bahagian atas ini saja? Iaitu ni, kita nak tengok. Ya, dia punya nilai sekejap. Bukan ni, nyambah. Minta maaf. Ni. Paksi. Ya, paksi Y kita sama dengan 0. Okey, bahagian bawah dia. Bila bahagian bawah maksudnya dia adalah X lebih kecil. Kat bawah. Yang ketiga, X lebih kecil sama dengan 0. Itu ketaksamaan kita yang ketiga. Okey, untuk C. Untuk C, jika lihat dekat sini, kita ada. Okey, yang pertama saya ambil ni dululah. Okey, yang garis padu ni untuk yang ni. So, dia berada bahagian bawah kan daripada garis padu ni. Okey, maksudnya bila bawah, maksudnya lebih kecil atau sama dengan. Mesti ada tanda sama dengan. Lepas tu, untuk garis padu yang ni juga, dia berada sebahagian kiri dia ni. Okey, untuk bahagian kiri saja. Bahagian kiri maksudnya dia garis padu, dia pun lebih kecil sama dengan. Dan yang ketiga, okey, bahagian atas dia sahaja. Betul tak? Bahagian atas ni sahaja untuk garis Y sama dengan X ni. Dan dia lebih besar sahaja. Kerana garis sempang. Maka 3 ketaksamaan kita yang ada. Yang pertama ialah yang biru tu kan tadi. Okey. 3Y lebih kecil sama dengan 5X. Yang kedua,
X adalah lebih kecil sama dengan 3 dan yang ketiga adalah Y lebih besar daripada X. Okey, 3 ketaksamaan yang kita dapat. Okey, yang seterusnya nombor 2. Okey, tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Okey, tulis ketaksamaan dia. Tak bagi tahu pun berapa kan. Okey, jadi kita tahu ada 3 lah. Sebab di sini ada 3 sisi kita. Segitiga kan. Ruang tu. Okey, bila kita diberikan dalam bentuk begini, apa yang kita tahu bahawa dia lari dah. Okey, apa yang kita tahu bahawa kita perlu cari menggunakan persamaan garis lurus. Dia bagi koordinat. Boleh tak saya cari persamaan garis lurus bagi ini dulu. Yang pertama ni. Okey, iaitu garis padu ni. Okey, jadi dia bagi negatif 4, 2 ni maksudnya di sini. Negatif 4, 2 di sinilah ni. Negatif 4, 2. Kita boleh nampak dekat sana kan. Itu adalah koordinat dia. Jadi untuk cari dia punya menggunakan persamaan garis lurus, jadi di sini kita tahu bahawa kita boleh lihat ini dengan ini. Kita boleh cari apa? Ya, kecerunan. Ingat balik. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Mana? Okey, kalau saya bagi sini X1, Y1. Jadi yang ini adalah 0, 0. Betul tak? Okey, yang ni X2, Y2. Jadi bila saya masukkan di sini untuk cari kecerunan saya, maka Y2 saya 0 tolak dengan 2 bahagi dengan X2 saya adalah 0 tolak dengan negatif 4. Maka saya ada di sini adalah negatif 2 per 4. So, saya dapat negatif 1 per 2. Okey, ini adalah kecerunan bagi garis lurus ini. Okey, jadi kita tahu bahawa persamaan garis lurus kita ialah Y sama dengan MX tambah C. Maka kita tengok dekat sini, pintasan pada ni adalah 0. So, C kita 0. Pintasan pada paksi Y kita adalah 0. So, C kita dah 0 lah. So, M kita dah dapat. So, persamaan di sini disebabkan dia berada di bahagian bawah. Okey, jadi kita boleh beri ketaksamaan dia adalah Y lebih kecil dan dia menggunakan garis padu, maka kita bagi sama dengan, okey, boleh? Dan kita punya kecerunan adalah negatif 1 per 2 X. Ini ketaksamaan kita yang pertama. Okey, yang seterusnya, kalau lihat dekat sini kita ada garis putus-putus ni. Garis putus-putus, garis sempang. Di sebahagian kanan ni kan. Okey, bahagian kanan. Maksud di sini, nilai X kita adalah negatif 4. Okey, X kita adalah negatif 4. Dia berada sebelah kanan, maka dia adalah lebih besar dari negatif 4. Kenapa bukan sama dengan? Sebab dia guna garis sempang. Okey, yang ketiga kita menggunakan ini. Paksi X. Bila menggunakan paksi X, maksudnya Y sama dengan 0. Dia bahagian atas daripada paksi X, maka Y lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang ketiga. Boleh kelas? Okey, kita tengok pada soalan B kita pula yang ini. Tadi dia bagi koordinat. Yang ni dia bagi apa? Untuk kecerunan. Untuk kecerunan. Kita tengok kecerunan. Ingat balik. Kecerunan ni kita boleh menggunakan pintasan. Okey, saya ambil yang pertama ni. Saya kata yang ni yang pertama. Okey, garisan ini ya. Okey, so untuk kecerunan yang pertama ini adalah negatif. Pintasan Y kita adalah negatif. Adalah 4. Per dengan pintasan X kita adalah negatif 2. So, saya dapat sini negatif positif. 4 bagi 2, saya dapat 2. Kecerunan bagi yang pertama ini adalah 2. Okey. Untuk nilai C dia adalah 4. Kenapa? Pintasan dia pada 4. C kita adalah 4. Okey. Untuk pertama, garis pertama. So, bagi saya punya persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka di sini saya boleh nyatakan Y sama dengan M saya adalah 2X. So, C saya adalah 4. Itu adalah persamaan saya. Okey, so sekarang kalau lihat di sini, okey, dia berada di bahagian bawah. Betul? Ni, kawasan bawah sini. Saya guna warna biru lah. Ni kawasan sini. Okey.
kawasan bahagian bawah dia. Bila bawah maksudnya dia berada lebih kecil. Okey. Ni garis padu kan. Lebih kecil daripada 2x tambah 4. Oops, belum menjawab lagi. Okey, yang seterusnya. Kita lihat kepada garis yang kedua. Okey, garisan yang kedua ni Saya nyatakan yang ni nombor 2. Okey, jadi saya nak cari kecerunan yang kedua. Maka saya punya negatif mesti ada lah. Okey, rumus dia kan. Negatif pintasan y adalah 4. Okey, per dengan 3. Kenapa? Ni pintasan x saya 3 sekarang. Okey, untuk garisan ini. Okey, so saya dapat negatif 4 per 3 lah. Tak boleh nak kecil kan. Okey, C saya masih berapa? Masih 4. Maka di sini saya punya persamaan garis lurus adalah y sama dengan negatif 4 per 3. Okey, x tambah dia jadi stuck ni. Tambah 4. Oops. Tambah 4. Okey, negatif 4 per 3 x tambah 4. Okey, jadi dia berada di kawasan mana? Ya, masih kawasan bawah juga ni. Kawasan bawah. Jadi persamaan kita adalah dia guna garis padu, maka y lebih kecil sama dengan negatif 4 per 3 x tambah 4. Okey. Okey, yang seterusnya ni dia guna apa? Pasti x. Bila guna pasti x, automatik y sama dengan 0. Bahagian A atas, so y lebih besar sama dengan 0. Itu adalah kita punya yang ketiga. Okey. Okey. Yang C. Okey. Ini cikgu bahagi kepada dua video ni sebab nombor 3 dan nombor 4 tu agak panjang. Jadi cikgu akan buat kepada video yang kedua untuk 6.1D ni. Okey, 6.1D ni panjang sikit. Kalau saya nak buat rangkumkan dalam satu video, agak panjang lah. Okey, jadi cikgu yang ni yang terakhir. Sekejap lagi kita nanti boleh lihat pada video yang kedua untuk sambungan 6.2D ni. Okey, kita lihat yang ini pun sama. Okey, kita menggunakan pintasan. Okey, untuk cari kecerunan. Okey, jadi yang pertama, jika lihat di sini, ini garis yang pertama cikgu. Maka M yang pertama ialah negatif 1 per dengan 1. Kenapa? Okey, negatif pintasan y per dengan pintasan x. Ingat itu. Ni rumus dia. Okey, satu lagi yang tadilah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu kalau bagi koordinat. Boleh juga nak cari, tapi dah bagi pintasan lagi senang. So, negatif-negatif positif. So, dapat 1 per 1. So, maksudnya kecerunan kita untuk garis ini adalah 1. Maka C kita, kalau kita lihat dekat sini adalah negatif 1. Ini C kita. C untuk garisan yang pertama ni. So, Y kita adalah, kalau lihat dekat sini, dia menggunakan garis padu dan berada di bahagian bawah garisan. So, lebih kecil sama dengan M kita adalah 1, X. So, C kita adalah 1. Tolak 1. Okey, di bawah. Di bawah. Okey, yang seterusnya. Kita ada di sini garisan kedua ni garisan kedua saya yang ini saya pakai. Okey. So M saya di sini, yang ni dia agak ni cikgu pakai yang lain M kedua so pintasan negatif pintasan Y saya adalah negatif 2 per dengan X saya, so negatif positif dapat 2 per 3. So C saya yang ini adalah, ya betul, negatif 2. So, Y, yang ini berada di atas. Maka bila berada di atas, lebih besar. Dia gunakan garis padu, ada tanda sama dengan. M saya adalah 2 per 3. X dan C saya adalah negatif 2. Itu adalah yang kedua. Okey.
Seterusnya, dia berada di bawah ini. Okey, di bawah pada X kita. Okey, maka yang ini kita katakan Y sama dengan kosong, berada di bawah. So, Y yang ketiga kita adalah, kecilkan sikit. Sekejap, okey, saya boleh katakan dia sebagai Y lebih kecil sama dengan kosong. Kenapa? Kerana berada di bawah. Dan yang terakhir, ini. Kan? Sebab dia 4 kan? 4 sisi dia. Satu, ni dah warna hitam ni. Yang kedua, tadi warna hijau kita dah buat. Yang ketiga warna kuning ni. Yang keempat warna biru. Kau 4 sisi ya. Sebab bentuk dia 4 tu. 4 sisi dia. So, yang ini untuk paksi X. Paksi Y. So, bila paksi Y maksudnya X sama dengan kosong. So, dia berada sebahagian kanan. So, dia adalah X lebih besar sama dengan kosong. Okey? Okey. Jadi, nombor 3 dengan nombor 4 cikgu akan bincangkan pada video yang seterusnya. Kerana ini dia penyelesaian masalah. Pertama, penyelesaian masalah memanglah. Okey, kalau tengok dekat sini, dia suruh tulis dua kesamaan, lukis dan lorek. Daripada graf kita kena tentukan. Sama juga dengan soalan nombor 4 pun perkara yang sama juga. Okey, tulis dua kesamaan, lukis dan lorek dan tahu ni. Daripada graf tentukan apa semua. Okey, berikan justifikasi. Ini perlukan penjelasan yang lebih lanjut. Cikgu takut nanti ada orang kecam cikgu buat video panjang-panjang. Kesian kamu Okey. Okey. Jadi cikgu berhenti untuk video yang part 1 ni. Part 1 untuk praktis kendiri 6.2D ni. Okey, nombor 1, nombor 2 dan nombor 1 dengan 2 sahaja yang cikgu bincangkan dahulu. Okey. Okey, jadi cikgu harap bagi yang belum subscribe channel cikgu, boleh subscribe channel cikgu. Okey, dan tekan butang like dan juga boleh share dengan rakan-rakan yang lain bagi perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa pada part 2 untuk praktis kendiri 6.2D. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.